Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang. Hari ini kita berjumpa dalam sembang santai untuk kita rungkaikan apa sahaja persoalan tentang keusahawanan ibu. Masih saya ambil lebih kurang dalam sejam untuk saya sediakan penerangan ini kepada tuan-tuan yang menonton video seperti kali ini. Okey, yang mana menonton di YouTube saya boleh terus subscribe saya punya channel dan like dan share dan komen jika ada apa-apa yang tuan-tuan perlukan pertanyaan tentang keusahawanan ibu. So ini saya Syirul, saya daripada MSG Islam Berhad, iaitu satu company yang menyediakan latihan dan juga latihan dan juga platform keusahawanan ibu kepada siapa-siapa saya di luar masyarakat yang berminat untuk memudahkan perniagaan ibu ataupun ingin mempunyai impian untuk menjadi seorang penulis ibu. So apa itu ibu? Apa yang kita nak cerita ni, apa itu ibu? Bagaimana nak mula? Macam mana nak mula? So yang ramai orang kat luar tuan-tuan, mereka takut. Pernah tak kita terfikir kita nak mula bercerita tentang hidup kita, tentang kisah kita, tentang pengalaman kita, tentang kepakaran kita, tentang kemahiran kita ada di dalam bentuk penulisan yang perlu kita rakamkan dalam bentuk tulisan. Bila kita rakam dalam bentuk tulisan, ianya mungkin akan menjadi rujukan kepada orang lain dan juga akan menjadi legasi yang akan ditinggalkan. So, hari ini ramai kat luar sana bertanya, macam mana nak mula? Macam mana boleh ke saya menulis? Bagi saya senang je. Kalau siapa saja yang pernah ataupun tahu mengeja, tahu membaca, mereka adalah orang yang boleh menulis. Cuma perlukan guide, perlukan mentor, perlukan guru untuk membantu kita bermula macam mana nak susun, macam mana nak buat apa semua. So hari ini bagaimana kita nak mula? Okey. Dalam pertanyaan ni ramai orang bertanya kepada kita macam mana nak bermula. So mesti ada cara je. Apa benda yang kita lakukan hari ini tuan-tuan, mesti ada cara bagaimana kita nak bermula. Yang kedua, ada pula pertanyaan tanya, kalau kata saya nak menulis ibu, siapa nak beli? Siapa nak beli? Siapa pula nak baca? Itu pemikiran yang selalu orang tertanya-tanya. So siapa nak beli ni, bagi saya penulisan kita nak menulis ni bukan nak fikir orang nak beli. Kecuali betul-betul you nak buat duit dengan tulis ibu, yes, kita akan fikir siapa nak beli. Tapi kebanyakan majoriti 90% daripada kajian yang saya buat, orang-orang yang minat menulis ni, mereka minat menulis ni dia tak fikir duit lagi ni. Duit datang nombor dua. Mereka jadikan menulis satu passion, satu benda yang mereka minat, iaitu untuk berkongsi apa yang mereka ada. Duit nombor dua tau. Penulis buku ni, mereka ni duit nombor dua selalunya. Okay, alright. So kalau kita nak menulis, kita akan fikir kita nak menulis ni ada orang nak baca tak? So apa saya tuan-tuan, apa yang kita tulis pasti ada orang nak baca. Jika channel yang kita sampaikan ini betul. Kalau contoh kalau kata kita menulis tentang kanak-kanak, tapi kita hari-hari kita hanya berkongsi ibu kita, penulisan kita kepada grup sukan, mereka tidak akan baca buku kita. Siapa nak baca? Sebab mereka semua tengah tengok pasal bola atau minat kepada macam itu. Jika anda menulis tentang sukan, anda kena pergi ke arah niche yang betul, kena pergi ke golongan komiti yang minat sukan. Okay, so siapa nak baca buku kita adalah orang-orang yang minat pada apa yang kita nak kongsikan. So kalau kata kita menulis tentang keusahawanan, kita kena cari pada usahawan. Maknanya ini mesti ada orang nak baca ibu yang kita tulis, dan siapa nak beli dia akan datang selepas tu. Jika ada orang nak baca, maksudnya akan adalah orang nak beli. Maksudnya kat sini kalau kata ada demand, pasti kita beri supply dan pasti akan ada pembeli. Maksudnya kat sini sales akan berlaku apabila kita marketkan, kita pasarkan ke dalam channel yang betul. So yang ketiga, siapa pula yang akan terbitkan ibu saya? Kan saya ni bukan siapa-siapa. Kalau kata kita jumpa penerbit, adakah penerbit nak terbitkan buku kita? Itu kalau kata kita tengok dalam buku fizikal. Tapi dalam buku elektronik iaitu e-book yang kita cerita pada hari ini, ianya berbeza kerana e-book ni dia berbentuk digital. So kalau bentuk digital, siapa-siapa pun mampu jadi penerbit. Saya boleh jadi penerbit, anda boleh jadi penerbit sendiri. So ini kalau kata kita boleh menulis tanpa menggunakan kos. Ini adalah jalan yang terbaik. Maknanya jalan penulisan buku adalah jalan satu kaedah yang terbaik. Maknanya satu jalan yang baik, satu peluang yang baik kepada kita untuk kita mula menulis dan menerbitkan ibu kita sendiri. Maksudnya kita boleh terbitkan ibu kita sendiri. Okay? So tak perlu fikir siapa nak terbitkan ibu saya. Kita sendiri. Kita boleh terbitkan sendiri kan? So apa kenapa kita nak fikir satu benda itu sebagai satu membantu kita? Jangan complicatedkan apa yang sebenarnya tidak complicated pada kita. So jangan sukarkan. Sekarang dah ada peluang dalam dunia digital, ibu akan boleh diterbitkan oleh anda sendiri. Okey, yang keempat, bagaimana saya nak pasarkan buku digital ni? Ibu ni, macam mana saya nak pasarkan? Sebab tu, hari ini kita nak berkongsi dalam MSGA. MSGA Islam Berhad adalah satu company, satu akademi yang menyediakan
bukan sahaja teknik latihan untuk menghasilkan karya dalam bentuk e-book, tapi kita juga bantu ilmu-ilmu pemasaran dan juga kita bantu pula dengan platform digital sedia ada, iaitu website, web store yang di dalamnya telah tersedia tersedia ibu-ibu dan juga rak-rak. Contoh kita ada rak bookshelf kita ada rak-rak buku yang macam kedai-kedai buku tu kat APH, kat Borders apa semua tu ada kedai ada rak-rak buku kan. So kita ada rak-rak buku yang telah disediakan di dalam bentuk maya, di dalam bentuk digital, di dalam bentuk online yang anda hanya perlu tulis e-book, masukkan dalam situ, uploadkan, dimuat naik dan juga e-book tersebut akan berada di dalam rak-rak, di dalam bookstore, e-bookstore, webstore kita sediakan, dan ianya akan di-display, akan dipamerkan di dalam bookstore anda secara dalam talian. Nampak tak? Nampak kita dah berada dalam platform yang betul, di dalam waktu yang betul sekali. Orang semua dah tak boleh keluar kerja, dah tak boleh tak boleh rumah nak pergi buka office apa semua, tak boleh pergi ke sekolah ditutup. So semua sekali perlukan online, perlukan benda-benda yang digital. So kita berada pada tempat yang betul. So ada lagi persoalan yang kelima. Okey, yang kelima, siapa yang akan bimbing saya? Siapa yang akan guide saya? Siapa yang akan bimbing kita ni? Okey. Sebab itulah anda berada di dalam MMBC yang berat. Anda berada dalam akademi yang ada setakat ni ada lebih daripada 400 advisor. Advisor ni tuan-tuan adalah kita punya penasihat-penasihat kita ataupun kita punya pengguna yang berfungsi sebagai penasihat dan juga konsultan anda untuk memberi bimbingan, akan guide anda supaya anda tahu nak bermula daripada mana dan anda perlu berakhir di mana. Maksudnya berakhir itu bukan kematian, maksudnya berakhir sampai ibu anda berjaya diterbitkan di pasaran digital. Maksudnya bukannya kita ajar-ajar tulis ibu ini, jadi tinggalkan tuan-tuan kena jual sendiri. Tak. Kita tunjukkan cara nak pasarkan, kita tunjukkan cara nak marketingkan, macam nak cerita ke orang, kita akan tunjukkan. So 100% bimbingan kita sediakan di dalam akademik yang telah ditubuhkan oleh saya. Okey, soalnya ada 10 sebab yang dalam kajian yang kami lakukan, yang telah kami lakukan selama lebih kurang dari tahun 2012 hingga sekarang. Maksudnya lebih kurang dalam 2012, lebih kurang hampir 10 tahun dah, hampir 10 tahun kajian yang kami telah lakukan terhadap industri e-book. Bukan buku fizikal, tapi dalam industri e-book. Dalam industri e-book, tuan-tuan, ada 10 sebab, 10 faktor yang kenapa ianya ada potensi yang tinggi untuk anda mulakan keusahawanan. Okey, yang pertama adalah kita boleh jadi pioneer, kita boleh jadi perintis. Sebab apa tuan-tuan, hari ini ramai orang kat luar sana sedang baru nak bina perniagaan berbentuk digital. Okey, dan ini ramai yang dah bina perniagaan digital, tetapi kebanyakannya adalah berkonsepkan pengiklanan biasa, contoh Facebook, YouTube, apalagi Twitter, TikTok semua itu adalah benda-benda yang klise, benda-benda yang biasa-biasa. So hari ini tiada lagi sesiapa yang membangunkan satu sistem yang lengkap tentang keusahawanan e-book. Ada yang bangunkan aplikasi iOS, Android, yang membangunkan aplikasi untuk menjual e-book. Ada. Kedua, ada juga yang dah bangunkan website, platform yang menyediakan perkhidmatan jual e-book. Ada. Tetapi sistem-sistem ini tidak selengkap yang MSGA sedang tawarkan. Apa yang kita sediakan, saya akan ceritakan sekejap lagi. So, jadi pioneer, kita jadi perintis. Tak percaya, tuan-tuan boleh cari kat luar, tiada lagi betul-betul akademik syarikat yang menyediakan jualan e-book 100% macam kita. Okey, kita sediakan latihan, kita sediakan training, kita sediakan kursus, kita sediakan banking, kita sediakan seminar, webinar, semua kita sediakan. So tidak ada lagi syarikat yang menyediakan selengkap kita. Saya berani jamin setakat hari ini saya menjamin tiada lagi. Ada orang ajar tulis e-book, ada syarikat ajar tulis e-book tapi mereka tidak ada platform jual e-book. Ada yang ada platform jual e-book tapi mereka tidak menyediakan khusus keusahawanan e-book. So kita rasa kita lengkap semua. Dia duduk dalam satu one stop center ataupun kita panggil OSC, One Stop Center, OSC bersama MSGA Sdn Bhd. Yang kedua tuan-tuan, dia boleh buat residual income. Dia boleh buat income secara daripada diri anda sendiri. So anda tak perlu dan nak fikir untuk perniagaan lain. So daripada tulis itu anda boleh buat duit. Okey, yang ketiga kita boleh start up
bisnes ni dengan cepat. Pantas segera, macam mie segera, Maggi cepat dimasak, sedap dimakan, 2 minit dah siap, 3 minit, 2 minit dah boleh siap kan. So kita tak nak macam tu ke? Kita perlukan satu bisnes yang kita boleh start up dengan cepat, dengan pantas, dengan segera. Kalau kita nak buka stall jual burger contoh kat luar, bagus kan, kawan-kawan saya ramai jual burger kat luar. Tetapi tuan-tuan, apa yang kita alami sekarang dalam musim pandemik? Pertama, kita perlukan kos yang modal yang tinggi. Yang kedua, kita nak start up tu senang, kita nak pergi beli barang, kita nak letak license, kita nak jaga jalan, kita nak buat macam-macam kita nak start up. So 7,000, 10,000 kena dalam tangan. Nak start up macam-macam benda nak buat ni. Nak cik tapak, nak minta kebenaran ke orang, kalau depan tapak, depan kedai orang, kita minta kebenaran dia. So banyak. Tapi dengan bookstore business tuan-tuan, business ni dia pantas untuk anda start up business ni. Okay, so daripada semudah ABC, dalam masa berapa minit je anda boleh start up anda business, tolong dijual secara dalam talian. Yang keempat tuan, kita adalah 100% home based business. Kita dah berada dalam waktu yang betul, pada platform yang betul, pada tempat yang betul sekarang, iaitu pada musim pandemik. Yang orang kena buat kerja work from home, WFH ni. So dah menjadi tagline dah WFH, jadi satu trend dah. So ini kita kena mencari home based business. Kita kena bangunkan home based business. So ini home based business kita apa? Kita boleh jual ibu. Suri rumah, boleh tulis ibu daripada rumah, boleh bantu keluarga, boleh bantu meningkatkan pendapatan keluarga. Suami balik rumah petang-petang nak buat kerja, boleh tulis ibu di rumah dan boleh jual. Tak sempat sangat, juallah ibu tulis kami yang telah disediakan. Maksudnya ini adalah home based business. Boleh buat dengan family, dengan anak-anak semua. Yang seterusnya adalah high potential income. Kita ada potensi income yang tinggi. Di dalam MBC sebenarnya tuan-tuan, dalam bisnes ibu ni, kita dah lahirkan suri rumah yang menjadi pendapatan 4 angka di rumah je, 5,000, 6,000 sebulan dengan hanya mengajar tulis ibu. Mengajar tulis ibu, menulis ibu, menjual ibu. So ini tuan-tuan, kita dah ada ikon, pelbagai ikon. Kita ada suri rumah. Kita ada kakitan kerajaan, kita ada pegawai kerajaan, kita ada profesor, kita ada doktor, kita ada engineer, kita ada accountant. Maknanya kalau kata golongan apa yang tak ada dalam MSG, semua ada tuan-tuan. Maknanya semua kita ada misi, kita ada nurse, kita ada macam-macam kita ada pegawai perubatan. Apa saja golongan ada di dalam MSGA Sdn Bhd. So akademik ni satu one-stop center yang anda boleh bergaul dengan circle-circle yang positif. Kita ada yang sampai pakar motivasi, kita ada asatizah, kita ada ustazah yang cendekiawan, academician, kita ada lecturer, cikgu. Pernah saya cerita kau semua ni. Maksud tuan-tuan, masuk dalam ni, dia nak kenal siapa? Dia nak kenal cikgu. Dalam ni ada. So tuan-tuan, ini adalah high potential income yang dapat bantu semua golongan untuk buat income. Okey, so yang kita bisnes ibu ni, salah satu ni sebabnya dia adalah satu bisnes yang trending. Trending maksudnya yang trending sekarang. So orang sekarang kalau nak cari buku fizikal sudah semalam kecoh, kemarin kecoh. Semua mak bapak, parent-parent minta kedai-kedai buku dibuka, kedai-kedai alat tulis dibuka. Kenapa? Sebab suka isi buku. Alasan sebab apa? PDPR kat rumah nak ni. Padahal PDPR tak perlu free apa-apa pun. Tapi sekarang alat tulis ni, nampak tak? So ini semua perlukan satu perniagaan yang trending. So apa yang trending kita sekarang? Trending kita adalah ibu. Semua ibu. Semua orang macam ibu tu apa? Semua orang ramai nak tahu apa itu ibu. Okey Kak Di. Alright. Terima kasih Kak Di. Alright. Terima kasih. Nanti video ni akan ada dalam YouTube Kak Di. Okey. So trending ni maknanya orang tengah mencari-cari. Bila orang mencari-cari trend ni, so inilah masa untuk kita masuk grab trend ni. Sebelum orang lain ambil trend ni, kita dah tertinggal. So inilah trending business. Yang seterusnya tuan, ini adalah huge market yang besar, pasaran yang luas. Orang cakap pasaran luas ke ibu ni? Tuan, ibu ni adalah bahan bacaan. Bahan bacaan ni adalah terletak di bawah industri pendidikan. Pendidikan mesti perlukan bahan bacaan. Bahan bacaan terbagi kepada dua. Satu adalah buku fizikal dan yang kedua adalah buku elektronik. So hari ini tuan-tuan, kita berada pada industri yang betul. So dia amat huge market. Pasarannya amat luas untuk kita memulakan perniagaan keusahawanan ibu. So sebenarnya apa lagi? Cost efektif. Cost yang kita nak mulakan perniagaan ni amat efektif. Terlalu rendah, amat mampu milik yang telah kita bangunkan untuk anda di luar sana bermula sebagai usahawan dan juga penulis ibu bersama MSGA Sdn Bhd. So apa lagi tuan? Kita nak lestarikan bumi kita kan? Tahu tak kita? Tahukah anda satu hari berapa batang pokok pine ditebang
untuk dijadikan apa? Dijadikan kertas, menghasilkan kertas untuk kita buat buku apa semuanya. So yang buat sebanyak 100,000 batang, anggaran 100,000 pokok pine ditebang setiap hari seluruh dunia. 100,000 batang pokok pine tau. Ditebang. Pokok pine ni bukan kecil-kecil pokok. So ditebang sebanyak 100,000 satu hari. Okey, untuk menghasilkan kertas seluruh dunia. Bayangkan kita dah menghasilkan banyak bukan pencemaran. Kita telah mengganggu ekosistem alam. Itu kita cerita pasal kayu bakau lah, kayu apa lagi. Kita cerita pasal pokok pine saja untuk hasilkan buku, untuk menghasilkan kertas. So tuan-tuan, kita nak lestarikan dunia kita kan, inilah masa kita bantu. Kita kena jadi satu ejen yang membantu dalam melestarikan alam ni. So data yang saya cakap ini adalah data bukan daripada saya, daripada data antarabangsa tentang ekosistem alam. So untuk satu pohon pine tu pula boleh menghasilkan 16 rim kertas A4. Dibayangkan pokok punya bapak besar tapi hanya boleh hasilkan 16 rim kertas saja. Nampak? So ini dengan ibu, kita balik ke arah ibu, kita tak perlu lagi kertas, tapi kita hanya perlu membaca di dalam gadget-gadget yang dalam poket kita. Kita buat seharian ni, di dalam gadget kita boleh membaca buku di dalam handphone. So tidak ada lagi kemusnahan alam, maknanya tidak perlu tebang pokok apa semua lagi. Maksudnya environment friendly. Okey, yang terakhir daripada kajian 10 kajian yang kita lakukan, yang terakhir adalah kita tidak ada physical inventory. Kita tidak ada inventory secara fizikal. Maksudnya kalau kata dulu, kalau kata tuan-tuan kita mula penjagaan kedai buku, kedai buku fizikal, apa kita kena ada? Kita kena ada inventory. Kita kena ada inventory bermaksud kat sini apa? Kita kena ada kita ni staff kena kira buku yang terjual. Kalau tak check inventory tu bukan senang tu. Kalau kita kerja kat kedai-kedai buku, kedai-kedai fizikal ni, kedai item ke 7-Eleven ke apa kan, you akan memerlukan inventory yang perlu dikira setiap hari secara manual. Walaupun you letaklah alat canggih mana kat 7-Eleven tu, tetap supervisor dan staff perlu check inventory harian. Dia perlu kira tin air yang terjual harian berapa stok buka, berapa stok tutup. So kalau kata satu tin hilang, habis, investigate habis, kena buat siasatan pula, kena buka CV hilang macam mana apa semua, tin kemek apa semua. Ini adalah dalam tajuk inventory. Ramai orang tak perasan ni. Ramai orang tanya saya, kenapa nak runcit untuk best sangat jual e-book ni? So saya kata salah satu adalah inventory. Dia nak buka kedai runcit, proceed. Carry on, dia boleh buka kedai runcit. Tapi you kena ingat, kedai runcit dia ada segala benda mak nenek ada dalam tu kan. Dia ada tepung, dia ada gula, dia ada macam-macam roti, apa semua, macam-macam benda ada. Bukannya mudah tuan untuk menjaga inventory bagi satu perniagaan yang berbentuk fizikal. Contoh saya bagi pada tahun 2015 apabila GST diperkenalkan. Apabila GST diperkenalkan, kedai-kedai fizikal ni semua mereka perlu cek every single barang-barang tu, every single item yang ada dalam kedai mereka perlu tabkan mana satu yang kena GST. Mana harga tu semua berubah masuk dalam sistem inventory dia. Bukan senang tuan. Maksudnya tepung berapa, gula berapa. Kalau salah je, datang kuasa datang cek, produk ni, gula ni tidak diletakkan GST. So kena. So ini apa yang mudah? Apa yang mudah dengan ibu ni? Sama juga kedai buku ni. You kena check sesuatu buku ni. Buku ni koyak, buku ni apa. Kalau kita buka kedai buku kat area kawasan Senang Banjir. Contoh di Kota Baru, Senang Banjir banjir pula, buku rosak. So ini tuan kita kena balik ke arah bentuk digital. Sebab tu manusia diberi akal untuk membangunkan sesuatu benda yang lebih memudahkan kehidupan kita. So hari tuan-tuan, inilah kita lakukan. Kita lakukan daripada buku fizikal ditukar ke dalam bentuk buku digital. So buku digital dia tidak ada inventory yang physical inventory. Dia ada inventory, tetapi ianya bukan bentuk fizikal. Inventory-nya berada di dalam handphone anda. Inventory-nya berada di dalam laptop anda. Inventory-nya berada bukan dalam laptop anda sebenarnya. Bukan dalam handphone anda, tetapi dia berada di dalam server kita. Di dalam server kita yang simpan semua benda tu. So ini bila you log in saja, ataupun ada staff, ada PA, ada accountant yang you lantik untuk menjaga inventory buku-buku yang terjual, ibu-ibu juga, mereka hanya perlu log in dalam sistem yang kita telah bangunkan, bookstore kita, back office login, dan mereka boleh kira berapa banyak buku yang keluar, buku yang terjual, ibu yang terjual, berapa banyak yang tak jual. So
Tak perlu risau. Sebab apa? Ianya tidak perlukan percetakan. Ianya hanya nombor sahaja. Dia hanya figure saja yang terpancar dalam buku. Buku tu terjual 100. Berapa balance ada? Tak ada pun. Sebab apa? Dia hanya satu je dalam softcopy. Tapi kalau kata kita buat dalam bentuk fizikal, katakan e-book tersebut di print 1000 dan dihantar ke kedai buku anda 500. So hari ini dihantar 500. So petang nanti atau malam nanti apabila kedai buku anda ditutup, anda punya staff kena kira masa penerimaan berapa, bila penerimaan tu berapa yang terjual. Kita tengok pula receipt apabila akaun ditutup oleh cashier. Berapa banyak buku ni pula, berapa tajuk buku pula. Banyak nak kira ni. Lepas tu shot satu habis kena investigate. So tuan-tuan, hari ni e-book kita lain, so kita dah sediakan benda berbeza. So katakan hari ni terjual 100 buku, berapa balance buku yang e-book yang tertinggal? Tidak ada pun. Sebab apa? Ianya tetap satu. Itu maksudnya tak ada no physical inventory. Tidak ada inventory secara fizikal. Saya dah share 10 reason to start e-book business. 10 sebab kenapa kita kena mulakan perniagaan e-book. Hasil daripada kajian yang kami lakukan sejak 2012 hingga ke 2017 hingga ke 2018 apabila kita melancarkan program e-Digest e-book store ni. So tuan-tuan, ini adalah fakta, ini adalah kajian yang bukannya kita omong-omong kosong, yang bukan kita cakap-cakap kosong, tetapi kita buat hasil daripada kajian. Apa benda kita nak buat tuan-tuan? Kita mesti datang daripada case study. Kita kena buat study. Contoh kalau pakar-pakar perubatan, apabila nak bangunkan satu jenis ubat ataupun nak melihat satu jenis penyakit, apa mereka buat? Mereka akan tengok case study, betul? Mereka akan bagi case study, dia akan bagi ubat, dia akan bagi tengok case study. So case study ni akan menjadi rujukan, akan terhasillah ubat-ubat atau vaksin-vaksin baru. Itu yang dalam dunia perubatan. Kita dalam dunia undang-undang, dunia law, legal. Apa jadi? Jika kita biasa masuk masa saya bertugas dulu, saya biasa masuk ke mahkamah untuk menjadi saksi ataupun menjadi pegawai pembela di dalam undang-undang. Apa yang kita akan tengok? Kita akan melihat kes-kes yang sebelum berlaku. Ali versus Amir, Amir versus Aminah. Ini yang biasa. Ini kenapa? Dalam buku undang-undang tuan-tuan, mereka akan melihat, dia akan merujuk kepada perkara-perkara kes-kes yang berlaku sebelum ini. Contoh kalau kita ambil daripada cerita kapal Sing, mendiang kapal Sing. Mendiang kapal Sing antara individu yang menang apabila dia fight tentang AES yang kena saman dekat kita dekat laju speed limitnya perangkap trap so AES. So tak silap saya, mendiang kapal Sing adalah seorang lawyer yang fight AES dan dia menang. So apabila kita hari ni, kalau kata kita kena saman sebab AES, kita boleh fight di mahkamah. Dengan syarat kita, lawyer kita kena bijak untuk menjadikan kes, merujuk kes mendiang kapal Sing tadi tu ke bawah kes kita. Kalau dulu kapal Sing boleh menang atas faktor apa, now kita boleh ambil kes tu sebagai rujukan. So inilah yang berlaku. So saya nak relatekan dengan cerita saya dulu, 10 sebab kenapa kita kena mulakan perniagaan e-book. Bukannya kita suka-suka bercakap tuan-tuan. Kita dah buat case study hampir 10 tahun yang lalu lah, 2012 hingga sekarang. So next year kita dah 10 tahun, kita mana kajian kita buat. Saya tahu kita buat kajian. Sehingga 2017 baru kita berani untuk nak start soft launch. Ini pada April 2018 kita 100% kita launch our system. So tuan-tuan, you are as a pioneer. So kenapa 10 tu saya ulang balik. Pertama adalah you be a pioneer. You kena jadi perintis dalam perniagaan ni. Kedua, ini adalah mendapatkan residual income. Ketiga, you boleh start up bisnes ni dengan segera. Walaupun kita nak start up bisnes itu susah, kita nak segera kan. Yang keempat, kita ada home based business. Inilah home based business. Yang kelima, kita ada high potential income. Maknanya inilah perniagaan yang mempunyai potensi income yang tinggi. Yang keenam, ini adalah bisnes trending yang orang tengah cari-cari sekarang, bisnes apa nak berlaku di rumah. Inilah trending dia. Yang ketujuh, ini adalah bisnes yang mempunyai pasaran yang luas. Huge market yang besar dan luas tuan-tuan. Yang ke-8, ini amat efektif dalam bentuk kos. Kosnya adalah amat berbaloi, amat rendah untuk semua orang mulakan. Yang ke-9, ianya adalah lestari alam. Maksudnya kita adalah environment
friendly. Kita tidak perlu tebang pokok apa semua untuk hasilkan kertas yang untuk menghasilkan pencetakan buku-buku fizikal. Yang terakhir adalah ianya tidak ada inventory secara fizikal, ianya semua di dalam bentuk alam maya, dalam online saja kita guna inventory. Okey teman, itu adalah 10 sebab kenapa kita kena menggunakan perniagaan e-book. Okey, seterusnya. Saya nak share dengan puan pada petang ni, pada kali ni dalam video saya. Okey, kisah inspirasi. Okey, pernah dengar nama Jeff Bezos? Jeff Bezos adalah pengasas kepada Amazon.com, sebuah website yang besar di dunia sekarang. Dan beliau adalah lelaki yang terkaya di dunia. Okey, tapi kita tak nak cerita yang beliau berjaya sekarang. Kita nak cerita sekarang bagaimana beliau bermula dan macam mana beliau bermula. Kita nak cerita sekarang. So ini tuan-tuan, you boleh Google nama Jeff Bezos. J-E-F-F-B-E-Z-O-S. Jeff Bezos. Kita boleh Google, cari nama beliau. Beliau adalah usahawan yang berjaya pada tahun 1994, bermula dari garas kereta bapanya di Arizona, Amerika Syarikat, dengan menjual buku fizikal penulis-penulis lain. Beliau tidak pernah tulis satu buku pun sehingga sekarang. Okey, daripada apa yang saya baca lah. Okey, so apa yang Cik Bezos buat pada tahun 1994, beliau tahu pasal internet marketing. Beliau tahu membangunkan sistem website, platform website. So daripada berjuta-juta produk dalam dunia ni, baju, apa semua kan, beliau telah pilih buku. Tetapi pada zaman tu buku fizikal lah, bukan e-book lagi. So apa beliau buat? Dia ambil buku-buku fizikal penulis-penulis, beliau jual buku orang lain. Dan seterusnya perniagaannya makin membesar, makin berkembang, sehinggalah Jeff Bezos mampu membuka Amazon.com ni bukan saja jual buku tetapi jual pelbagai lagi produk, menjadikan dia adalah satu gedung jualan online yang terbesar di dunia, tuan-tuan. Bayangkan, sehinggakan pada tahun 2016 ke 2017, Amazon.com menyediakan penghantaran barang fizikal menggunakan drone. Maksudnya kalau kata contoh you nak order sayur, nak order sayur, Jeff Bezos ni dia minta letak sayur tu dekat drone, terbang pergi hantar dekat rumah. Betapa canggihnya Amazon ni. Tapi kita tak cerita yang tu, kita cerita bagaimana dia bermula, kenapa dia pilih buku sebagai produk, dan hari ini dia boleh kembangkan. So tuan-tuan, saya nak tiru beliau. Kalau kata buku tu menjadi pilihan lelaki terkaya di dunia untuk memulakan perniagaan, kenapa bukan kita? Kenapa bukan kita memilih bahan bacaan sebagai produk pertama kita mulakan perniagaan, sebagai batu loncatan kita mulakan perniagaan kita. So ini kalau dengan e-book, bahan bacaan juga sama macam Jeff Bezos, kita boleh gunakan e-book tuan-tuan untuk kita hasilkan perniagaan kita yang sekarang yang kita buat ni, and then kita boleh mencampahkan lagi perniagaan kita lebih besar ke dalam cabang-cabang yang lain. Esok dah buat tulis e-book tentang tentang kesihatan. Contoh 9 cara untuk hilangkan jerawat. Lagi 5 tahun e-book anda laku, orang terjadikan anda sebagai public figure, sebagai rujukan untuk hilangkan jerawat. Lagi 5 tahun mungkin ada company yang datang invest kepada anda, ataupun siapa-siapa individu yang banyak duit invest kepada anda, tolong bangunkan produk untuk hilangkan jerawat. Daripada e-book yang anda tulis, betul-betul orang kampung tu, anda boleh hasilkan bedak sejuk untuk hilangkan jerawat. Tetapi tidak ada modal kan? Tapi waktu tu e-book 5 tahun telah bagi anda famous, bagi anda dikenali sebagai penasihat hilangkan jerawat. So ramai tak investor akan datang, investor akan datang. So kita tak perlu pergi ke investor, tetapi investor akan datang kepada kita. So apa seterusnya tuan-tuan? Saya nak share lagi seorang lagi public figure kita, figuran kita yang dikenali sebagai J.K. Rowling. Mungkin J.K. Rowling ramai orang tak kenal, tapi orang tahu buku apa? Orang tahu tentang buku Harry Potter ataupun movie Harry Potter. Itu ramai orang kenal. Sebut Harry Potter orang kenal, tapi sebut J.K. Rowling orang tak kenal. Apa J.K. Rowling ni tuan? Dia adalah penulis kepada Harry Potter. Okey, so beliau adalah seorang ibu tunggal yang hidupnya susah, yang sukar hidupnya daripada muda, penuh depression apa semua, and then pada satu hari beliau mendapat idea untuk menulis Harry Potter ni apabila kereta apinya terkandas dalam perjalanan daripada Manchester pergi ke London, ke London ke pergi Manchester, saya tak ingat, minta maaf, saya lupa. Antara tu dua bandar tu, Manchester ke London ataupun London ke Manchester, okey, di England. So waktu tu kereta api terkandas, beliau dapat idea untuk menulis cerita tentang Harry Potter. Okey, penyapu boleh terbang apa semua tu kan. So apabila dia tulis buku tu pun banyak penerbit reject. Berpuluh tahun tu reject. Akhirnya apabila diterima,
Beliau, saya pendekkan cerita pada hari ini, beliau menjadi seorang penulis yang terkenal dan billionaire yang pernah menjadi individu terkaya di UK sana, di United Kingdom. So itulah Jeff Bezos. So ini kita ada dua kat sini tuan-tuan figura, satu tokeh jual buku, satu penulis buku. Dua-dua ni tuan-tuan adalah orang yang kaya. So ini kenapa kita tak tiru mereka? Kita boleh menulis e-book, tulislah. Saya cakap ni, kita boleh menulis e-book, tulis. So, kita boleh menjadi macam J.K. Rowling. Pada masa sama, kita boleh jual e-book orang lain. Kita boleh jual e-book kawan-kawan kita bersama MBSA Sdn Bhd. So, kat sini bersama MBSA, macam saya cakap dari video saya petang tadi, kita adalah OCS, OSC, One Stop Center. Betul saya cakap? Kita adalah One Stop Center kat sini. Maksudnya, kita boleh jadi usahawan e-book, kita boleh jual e-book orang lain, kita boleh menulis e-book kita boleh jual e-book kita, orang lain boleh tolong jual e-book kita. So, kita ada One Stop Center di MSCA Sdn Bhd. So, siapa lagi figura lagi seorang saya cerita kat sini? Okey. Figura lagi seorang adalah Bill Gates. Bill Gates semua kenal Bill Gates ni kerja dia suka membaca. Dia tak tulis buku, dia tak menjual buku, tapi dia suka baca buku pula Bill Gates ni dia suka baca buku. Buku apa yang dia suka baca? Kenapa dia kata dia suka baca buku? Dia boleh riliskan, dia boleh reduce dia punya stres, dia boleh improve dia punya knowledge dia boleh tambah dia punya pengetahuan, dia boleh kurangkan stres, dia boleh banyak perkataan baru dia boleh dapat dia boleh kuatkan lagi memori dia. Sebab tu Tun Mahathir seumur dia dah 90 lebih pun, umur Tun sekarang dah 90 lebih, tapi pemikiran Tun Mahathir masih lagi hebat tuan-tuan, sebab beliau suka membaca. Tun Mahathir adalah orang yang suka membaca. Kita boleh improve kita punya penulisan. Apa yang kita tulis tuan-tuan, bila kita membaca, penulisan kita akan lebih cantik, lebih orang tengok lebih berkualiti, orang nampak kita ni lebih educated, lebih terpelajar bila kita suka membaca. Dan menulis juga kadang-kadang beri hiburan kepada kita. Kita ada kat sini ibu-ibu kita tulis kat sini, rakan-rakan penulis ibu kita ada ibu komik-komik yang memberi jenaka yang mempunyai pengisian yang ke arah moral yang baik. Dan juga menulis membaca juga dia akan meningkatkan kita punya fokus. Kita minta kita fokus. Berbeza dengan kita menonton televisyen. Menonton televisyen dia akan menarik kita punya aura-aura positif dan dia akan menyebabkan negatif ke dalam badan kita dalam bentuk kesihatan. Tapi membaca lain, membaca dia menyebabkan two ways yang kita tanpa kita sedar dalam minda separuh sedar kita. Dia ini memberi kekuatan kepada minda kita fokus. So kalau kita kenal orang yang suka membaca, mereka adalah orang-orang yang amat-amat fokus dalam kerjaya, di dalam tugas, di dalam apa yang mereka lakukan, mereka amat-amat fokus. Sebab apa? Mereka fokus sebab apa? Mereka suka membaca. So itu adalah Bill Gates. So guys tuan-tuan, ada 3 figura. Tadi saya kat 2, dia tambah ada seorang. So you nak jadi tokeh jual buku, ataupun you nak jadi penulis buku, ataupun you nak suka baca buku. So 3-3 dekat sini. Kalau rasa-rasa malas sangat nak buat benda, kita suka baca buku saja, you join e-book kat sini, kita boleh baca e-book kita. Maksudnya kita boleh baca e-book orang lain, kita boleh beli, kita boleh baca. So dia membaca. So tuan-tuan, 88% okey, apa persamaan ciri-ciri orang yang tiga-tiga terkaya ni? Tiga-tiga ni kaya dekat dunia ni, tiga-tiga ni. So apa dia ciri-ciri yang sama dia? 88% membaca setiap hari. Mereka membaca setiap hari. 85% mereka habiskan minimal 2 buku sehari. 2 buku sehari. So kita ni orang Islam tuan-tuan, kita dapat baca Quran Quran adalah sebaik-baik kitab. So the best Bible yang kita ada adalah Al-Quran. So kitab kita yang terbaik adalah Al-Quran. Why kita tak baca hari-hari? So bila kita baca, kita tadabburkan, kita baca dia punya tafsir Al-Quran, terjemahan dia apa semua, lagi kuat kita menindakkan fokus. Lagi tenang jiwa kita. So hari-hari kita baca Al-Quran. Sebab tak? So Al-Quran adalah the best Bible yang kita ada. Kenapa kita nak pilih buku-buku yang lain? Boleh buku-buku yang lain. Tapi bagi saya, kita orang Islam, kita ada satu kitab yang paling hebat, Maha Agung, tapi kenapa kita tak baca? So kita bacalah. Okey. So 63% lagi adalah dengar bacaan melalui buku, melalui podcast. Maksudnya dia mendengar saja buku yang mereka tengok daripada secara digital. So ini adalah persamaan orang-orang yang kaya. Okey, saya lajukan sikit saya punya presentation hari ini. Okey. Alright. So hari ini kita nak jadi penjual buku, kita nak jadi pembaca buku, ataupun jadi penulis buku. So semuanya telah tersedia di dalam MBSA Sdn Bhd One Stop Center yang seperti saya cakap tadi. Okey, apa itu e-book teman-teman? Okey, apa itu e-book? Okey, e-book adalah buku elektronik. Senang je, e mesti elektronik, kan? E mesti elektronik. So e-book adalah buku elektronik yang ditulis, okey, tetapi tidak dicetak.
yang menggunakan format PDF, EPUB, MOB, AZW, KF8, PDP, HTML. So apa benda yang melibatkan digital je, itulah e-book. You tak kisah guna apa. Tapi yang kebanyakan yang kita guna adalah semudah PDF saja. So you buat dalam bentuk Microsoft Word pun tetap dikira e-book. Selagi ianya tidak di-print, tidak dicetak, ianya dipanggil e-book. Contohnya kalau orang cakap, tuan saya tak guna PDF. Saya type je punya buku saya, tapi saya save menggunakan Microsoft PowerPoint. Adakah itu e-book? Yes, itu adalah e-book. Dia tetap buku juga tuan-tuan. So ada juga yang cakap, tuan saya buat saya punya buku accountancy tapi menggunakan Microsoft Excel. So adakah itu e-book? Yes, itu tetap e-book. Selagi you tidak print. Kalau you print saja, you cetak saja e-book you, ianya bukan dipanggil e-book lagi, ianya dipanggil buku fizikal. Itu saja kalau nak kenal e-book. So kalau ada orang tanya apa itu e-book? E-book adalah bahan bacaan yang tidak dicetak. Itu saja jawapan dia. Okey. So format tu adalah tambahan saja. Format tu adalah tambahan saja. Format apa nak guna adalah tambahan supaya orang fahamlah dalam aspek pengajian, pembelajaran, kita mesti tahulah guna PDF dan apa semua. Okey. Tetapi daripada segi kefahaman, pemahaman kita, e-book adalah bahan bacaan yang tidak dicetak. Okey. So, seterusnya, apa lagi sifat-sifat e-book ni? Sifat-sifat e-book ni adalah bahan bacaan yang boleh dimuat turun dan juga dimuat naik. Maksudnya boleh upload dan juga boleh di-download. Maksudnya kita sebagai penulis, sebagai penjual e-book, kita boleh upload e-book yang kita nak jual. E-book yang kita nak tulis dan seterusnya kita boleh download e-book tersebut, kita boleh memuat turun e-book tersebut untuk orang baca, untuk kita baca, untuk kita beli. So dia ada dua sifat dekat situ, dia boleh dimuat naik dan juga dia boleh dimuat turun. So dia boleh dimuat naik, dimuat turun di mana? Menggunakan apa? Menggunakan gadget apa yang anda ada selagi ianya mempunyai internet. So ini kalau kita cakap gadget apa yang ada, dengar ayat saya, apa saja gadget yang ada tetapi mesti ada internet. So jangan ini cakap, tuan saya ada handphone yang torchlight, handphone Nokia 3210 yang ada torchlight tu. Tu tak boleh lah sebab itu tidak ada internet. Ianya tetap gadget tetapi ianya tidak ada internet. So kita fikir apa saja ada internet? Tablet ada internet. Okey, ada juga yang ada komputer, ada tab, ada apa, tapi internet tak bayar, line internet tak bayar, tidak ada tarik internet, tak boleh juga, tak boleh dimuat turun, tak boleh dimuat naik. So kita kena ada internet sebagai perantaranya. So apa lagi dia punya sifat? Sifat-sifatnya adalah sumber pengisian dia. Sumber pengisian e-book tuan-tuan, dia ni adalah bukan mesti, dia ni digalakkan mempunyai tulisan yang besar supaya orang senang baca menggunakan gadget. Sebab ini tidak di print. So bila gadget ni orang tengok satu mata kan. So ini mesti sifat-sifat dia mesti ada, pengisian dia mesti ada tulisan yang saiz fontnya besar. Okey, dan jenis font dia mesti yang senang dibaca. Contoh Arial, Calibri, Time News Roman. Itu antara font-font yang standard yang mudah dibaca. Janganlah buat yang bentuk yang brush ke apa semua, sikit mata orang nak baca. Alright, sebenarnya gambar je kita lebih suka. Gambar menunjukkan 1000 perkataan, betul tak? So you tengok gambar je orang dah faham dah. Oh gambar ni apa so? So orang boleh faham dah. So gunakan gambar-gambar. Sebenarnya apa lagi? Infografik daripada you buat karangan banyak-banyak, summary banyak-panjang tentang apa kemalangan yang berlaku, berapa kemalangan berlaku, lagi elok kita buat infografik dalam bentuk carta pie ataupun graf. Banyak benda kita boleh buat bentuk dalam bentuk graf infografik. Apa lagi kita pengisian e-book ni, ianya mesti bersifat panduan, tutorial dan juga share the knowledge. Itu sifat-sifat e-book yang mudah untuk anda hasilkan. Itu adalah e-book yang mudah kita terbitkan dan kita pasarkan. Ini e-book punya pasaran. Okey, apa seterusnya lagi tuan-tuan? Okey. Kita cerita sekarang ni beza. Okey, beza Sekejap saya pause sekejap.
MBS. MBS. Okey, kita sambung tuan-puan. Okey, maaf jadi kita ada kerja sikit. Okey, now kita nak bezakan buku fizikal dan juga e-book. Okey, tuan-tuan, buku fizikal ni pertama adalah kos yang mahal. Kita sedia maklum kalau kata ianya melibatkan percetakan, ianya akan jadi kos yang mahal. Okey, yang kedua adalah kalau kata e-book, ianya lebih murah daripada buku fizikal. Sebab apa? E-book tidak perlu dicetak. So bila tidak dicetak, kalau ianya tidak dicetak, maksudnya ianya lebih murah daripada buku fizikal. Selalunya tuan-tuan, buku fizikal ni kita perlukan ruang simpanan yang besar. Saya cakap dia lah, ianya perlukan ruang simpanan yang besar. Macam kita ada kedai ataupun kalau kita rajin beli buku fizikal ni, ianya akan di rumah kita perlukan ruang, kita perlukan bilik pula untuk simpan buku, kita perlu macam ada library pula pula ada macam perpustakaan pula untuk simpan buku, kita perlukan rak-rak pula untuk simpan buku So ini kalau kata dalam bentuk e-book, ruang simpanan kita dah hanya disimpan dalam gadget saja, dalam handphone kita, dalam laptop kita. Ribu-ribu kita boleh simpan. So tidak ada masalah kat situ. Yang ketiga adalah proses penerbitan yang panjang kalau kata kita menggunakan menghasilkan buku fizikal, iaitu penerbitannya panjang. Kita kena melalui macam-macam. Saya tak cakap e-book tidak melalui proses itu. E-book melalui proses itu juga. E-book memerlukan editor, memerlukan kita punya untuk cek kita punya berapa review, sama je. Tetapi prosesnya jadi cepat sebab ianya tidak melibatkan percetakan apa semua ni. So ianya melibatkan cepat, dia lebih pantas. Tapi kalau kata buku fizikal ni panjang, nak kena hantar manuskrip, dia kena print manuskrip, kena bagi dekat editor kena baca, editor kena tengok apa semua. Nampak tak? So ini penerbitannya lebih pantas jika ianya e-book. So ini kalau kata buku tak laku, kalau buku fizikal, kalau kata buku tu tak laku, kalau rosak tak laku, dah membazir 3 juta buku tu telah dicetak. Tapi pandemik berlaku, PKP berlaku, buku-buku tersebut tersadai di dalam gudang saja, tidak boleh terjual. Okey. So ini kalau kata kita buat e-book, ianya tidak rosak sebab ianya berbentuk digital, disimpan di dalam kedai buku online kita. So nampak so beza dekat situ. So kalau kata apa lagi, kalau kata ada kesilapan, kalau kata kita type buku, kalau kata ada salah satu ejaan, salah satu je ejaan kita salah, di print sampai 3,000 naskah, 1,000,000 naskah, nak apa naskah, nampak tak? You print banyak, satu perkataan je, alamak, salah, takkan nak betulkan semua, betul tak? So ianya dah terpaksa dijual juga dan akhirnya memberi impact negatif kepada penulis dan juga syarikat penerbitan. Sebab orang akan tengoklah, apalah ejaan pun salah, ejaan pun salah tapi di print editor tak baca ke, editor tak buat ke. So orang akan petikai macam-macam tak profesional lah, orang dah beli mahal walaupun satu perkataan dia. Tapi e-book tak apa, kita tak print. Jadi apa-apa kita boleh tukar, kita boleh tukar sebab apa ini tidak dicetak. So apa lagi, jika apabila kita nak cetak edisi baru, kita ada edisi baru okey. So edisi lama yang tak terjual ni dah tak boleh jual lah sebab apa, orang mesti nak beli yang edisi baru. So pembaziran berlaku kat situ. Tapi kalau kata kita jual e-book, so senang. Okey, edisi baru ke edisi lama ke, kita bagi link saja, ianya boleh terus orang dapat lagi. So dia tidak ada rugi. So tidak ada pembaziran kat situ. Okey. So kalau kata kalau you nak jual buku fizikal, you kena cari kat kedai-kedai secara offline dalam musim pandemik lagi lah. Kedai buku saya cakap je, kedai buku, kedai alat tulis ditutup betul. Apabila ditutup macam ni tuan-tuan, orang nak cari buku susah. Okey, kalau kata you ada buku fizikal pun sekarang, you nak post, dia akan makan masa dan kosnya akan naik. Contoh kalau you nak post, katakan harga buku ni baru RM20. So kalau you nak post, kena tambah lagi RM10. So RM10 kan, RM30 pula. Nak sampai di bila pula? Esok ataupun lusa. Sekarang ni lagi lah kurier tengah sibuk Kurier tengah sibuk banyak sangat. Apa penghantaran perlu dilakukan. So kalau kata buat e-book, kalau you hasilkan e-book, ianya dengan sistem yang MBC sediakan pula platform kita, lagi pantas. 10 saat saja
e-book yang anda order tu akan sampai masuk dalam handphone anda. So tidak ada kos penghantaran, tidak ada risiko rosak, tidak ada risiko lambat sampai. So semuanya pantas, mudah, segera, selamat apa semua. So apa lagi kita nak fikir? Inilah kelebihan e-book dan juga berbeza dengan buku fizikal yang kita gunakan konvensional sebelum ni. Tetapi saya menafikan jika kalau orang akan cakap semua kena guna e-book. Tidak. Ada juga yang kita perlu gunakan buku fizikal. Contoh, kita ambil contoh Al-Quran semula. Ini rujukan saya kepada pakar-pakar agama. Kalau kita nak mengaji, lebih elok kita baca kitab Al-Quran yang berbentuk fizikal. Kita boleh pegang, kita boleh cium, kita boleh apa. Lagi baik, lebih baik daripada kita baca dalam bentuk digital. Tetapi pada masa-masa tertentu kadang-kadang kita tak bawa sebagai menghormati Al-Quran kitab suci kita tu. Kalau kita tak bawa kan kita tak sampai terlupa, terduduk apa semua. So kita perlu baca Al-Quran juga. So pada waktu tu kita boleh juga baca dalam bentuk digital. So kesucian kitab terjaga kat situ. So tuan-tuan, kita tidak menolak lagi buku fizikal. Tetapi kita cuba membawa satu lagi alternatif. Gunakan perkataan tu alternatif. Pada advisor saya di luar sini yang menyentuh video saya ini, jangan menafikan buku fizikal. Kita hanya ceritakan perbezaan dan kita wujud sebagai alternatif di dalam industri bahan bacaan. Kita alternatif untuk membantu mengurangkan kos, membantu lestarikan awam, membantu melestarikan alam, membantu orang lain, orang yang ada impian menulis buku sangat boleh capai impian mereka menghasilkan karya ibu. So kita ni juga adalah alternatif membantu sesiapa saja yang berminat dalam industri penulisan. Ingat kita adalah alternatif untuk membantu. Pada advisor saya di luar, make sure gunakan perkataan ni. So apa yang MACA sebenarnya tawarkan dalam video pertama saya ni nanti kita ada siri kedua. Okey, kalau yang apa yang kita tawarkan hari ini dalam video ini adalah kita nak tawarkan satu bentuk bookstore, kedai buku dalam talian secara online yang ada semua perkara yang mudahkan kita sebagai kita nak mulakan perniagaan e-book ni. So apa yang pertama tuan-tuan, kalau you jual e-book menggunakan kita punya platform MACA Sdn Bhd, okey. Apa yang pertama kita akan bagi? You nak share e-book, jualan e-book ni, nak share ke media sosial senang. You just klik je. Kita ada logo FB dah banyak kita guna pun ramai orang guna pun traffic dekat Facebook. So kita dah ready kan button FB kat situ. You just klik FB, dia akan pergi ke FB. You pilih je buku mana you nak jual. Contoh nak jual buku saya. Pilih buku saya, tekan dia akan pergi ke FB tersebut. FB kita. So orang yang pergi ke FB kita, kalau dia berminat dengan buku tu, dia klik link tu, dia akan beli, dia akan bayar secara auto dan kita dapat income kat situ. You tak perlu nak sebut cerita banyak-banyak. Dia baca sendirilah dekat preview tu Okey, lepas tu kita ada friendly user untuk anda untuk setup, untuk buat ketetapan kepada bookstore anda. You token kedai, mesti you nak cantikkan kedai betul, nak pasang signboard, nak pasang banner, nak pasang lampu, nak susun rak-rak buku. Bayangkan tuan-tuan adalah token kedai buku, bos kedai buku fizikal sekarang. Mesti you nak buat sesuatu pada kedai buku you mesti nak cantikkan dia, you mesti nak cat color apa yang you minat. So kita dah sediakan template untuk website ni, you klik-klik je, tukar banner, tukar gambar, tukar profile, tukar apa semua, you dah jadi image sendiri dah. Okey, nak buat template, tapi you nak buat template you sendiri, you nak buat banner you sendiri, you boleh buat guna Canva atau guna apa ke, and then upload dalam sistem, and then dia boleh jadi amat cantik website yang friendly user kepada tuan-tuan. So hari ni kita dah readykan benda tu untuk anda buat multiple design dalam tu. You pilih you nak mana. Kalau kata rajin baru buat guna Canva atau apa. Okey, sebenarnya kita juga ada sistem untuk you capture database. So kalau kata you jual buku fizikal, kita tidak akan dapat capture database siapa yang beli buku kita. Kita tidak dapat berhubung dengan orang yang nak beli buku kita, yang dah beli buku kita. Kita tak dapat berhubung. Tapi dengan sistem yang MACA sediakan, bookstore kita ni, siapa yang beli buku kita,
Okey, siapa yang boleh hubungi kita, kita dapat capture database dia. Kita dapat nama dia, nombor telefon dan juga email dia untuk marketing kita berterusan dengan dia. Untuk kita keep in touch dengan penulis buku kita. Maaf saya, kita keep in touch dengan pembeli e-book kita. Maksudnya kita boleh berhubung dengan dia, terima kasih kerana beli e-book saya. Nanti bulan depan saya akan keluarkan siri kedua. So kita boleh keep in touch dengan dia. So kita boleh capture database tuan. So apa yang kita buat, kita bagi kita bagi SMS system pula. You boleh bagi e-book percuma untuk marketing perniagaan sedia ada, untuk marketingkan produk-produk yang you ada, ataupun untuk dapatkan database bakat-bakat klien kita. Okey, so hari ini kita boleh bagi e-book percuma dan mereka boleh download menggunakan sistem SMS. Akan datang kita akan bagi satu sistem baru, mereka boleh lebih mudah, mereka boleh download e-book menggunakan Telegram. Lagi mudah lepas ni So tunggu, kita punya programmer sedang bangunkan sistem yang baru. So apa yang kita buat oleh tuan-tuan, kita boleh pula kita boleh orang boleh kita boleh jual e-book kita ni secara auto gitu. Macam kita dah melibatkan bank-bank, kita melibatkan FP banking, online credit card, PayPal. Maksudnya ini orang boleh beli secara online saja, tidak perlu banking pada kita. Walau bagaimanapun, kita pun sediakan sistem menggunakan Telegram yang anda boleh juga jual e-book tu jika ada orang direct order kepada kita. Kerana orang ni malas nak tekan dekat bank kan, FPX tu. Kadang-kadang mereka malas, mereka akan nak mudah, mereka kenal kita pula. Tuan, tolonglah tolong beritahu saya boleh tak saya BI tak tuan. Dia lebih suka BI pada kita. So kita boleh tolong belikan menggunakan sistem Telegram kita. Okey, so charges tu saya akan ceritakan di dalam kursus apabila anda menjadi usahawan bersama kita akan cerita charges yang dikenakan. So charges tak banyak pun, 30% 20% daripada syarikat penyedia pembayaran, dan juga ataupun kalau beli guna Telegram kita hanya charge 30% saja. So itu ada charge-charge yang biasa kita kenakan. Bukan kita kenakan, tapi syarikat penyedia, contoh bank dia ada kenakan charge-charge credit card semua tu. So kita ada sediakan pula yang paling best, e-book yang anda jual tu, e-book yang anda tulis ataupun anda jual tu, semuanya fully protected by password. So password ni di-generate on the spot, generate auto on the spot apabila pembeli beli e-book anda. So dia punya password pula di-generate berdasarkan nombor telefon dan juga nama pembeli. So jika mereka sebarkan e-book anda tanpa kebenaran, so mereka telah buka mereka punya database, nama dan juga email dia akan tersebar, nombor telefon dia akan tersebar, nama dan juga nombor telefon dia akan tersebar luas, orang akan pas, akhirnya database dia dan kita boleh tahu siapa yang beli e-book kita dan kita boleh bagi warning kepada dia. So itulah fully protected yang kita boleh sediakan untuk anda sebagai penulis dan usahawan di e-book di MBC Sdn Bhd. So booster management kita tuan-tuan amat hebat, saya cakap dia amat hebat lah. Semua ada semua ada. You just klik je. Macam mana nak? Sama saya cakap dia, pertama dia apa yang kita takut? Siapa nak bimbing aku? Siapa nak guide aku? Siapa nak jadi mentor aku? Di dalam MBC Sdn Bhd semua dah ada dah. Semua dah ready untuk anda. Kita ada ramai 400 lebih advisor untuk bimbing anda bersama MBC. Tuan-tuan, video saya adalah untuk siri 1 adalah untuk kali ini berakhir dekat sekejap lagi, daripada 3 minit lagi. Okey, dan kita akan sambung bagaimana kita nak mula dalam perniagaan e-book store ni dalam video akan datang. Okey, dan ini adalah siri 1 untuk kita pengenalan dahulu sejam. Kita akan buat video santai sejam supaya tidak lama, supaya tuan-tuan pun bolehlah pergi ambil anak ke, layan anak ke, keluarga ke, masak ke apa semua. So kita tidak mahu mengambil masa yang panjang berterusan. Okay? So video saya sejam ni adalah siri pertama, perkongsian kenapa kita nak memulakan e-book, apa potensi-potensi di dalam perniagaan e-book store, dan apa yang MBC dapat sediakan di dalam website e-book store platform ini. Tuan-puan, hari ini kita banyak pilihan kat luar kan, banyak pilihan perniagaan kita boleh buat kat luar. So hari ini apa yang kita ada adalah pilihan. Dan pilihan tu apa yang kita ada, tuan, kita ada satu kuasa untuk memilih dan juga buat keputusan. So tuan-puan, jangan buat keputusan lagi sekarang. Okey, sebab apa? Video seterusnya akan ada lagi. Tetapi kalau tuan-tuan berani untuk buat keputusan sekarang, tuan-tuan adalah seorang yang paling berani untuk challenge yourself. Okay, the great challenge adalah apabila you challenge oneself, apabila you challenge yourself. So itulah the great challenge. Okay, the great challenge. Cabaran yang paling hebat adalah apabila kita berani mencabar diri kita sendiri. So kalau kata tuan-tuan betul-betul berminat untuk mengetahui secara eksklusif, nak tahu secara eksklusif, video ni eksklusif juga, tetapi video ni secara open public. Tapi kalau tuan-tuan berminat untuk tahu lebih eksklusif secara peribadi, tuan-tuan boleh hubungi saya ataupun advisor saya di bahagian description, di dalam channel saya, di video saya ini ada description bawah tu, nombor telefon saya, WhatsApp,
boleh tuan-tuan boleh berhubung dengan saya direct dan saya akan bagi eksklusif penerangan kepada anda. Eksklusif kepada siapa yang menonton video ini, kita akan bagi eksklusif. Tuan-tuan juga dijemput untuk mendengar perkongsian saya secara peribadi sejam setiap minggu, setiap hari Selasa, sejam bermula 8 malam hingga 9 malam. Kalau berminat pun sama juga, klik saja link di bawah, nombor telefon WhatsApp saya di bawah. WhatsApp cakap berminat untuk join talk saya secara percuma setiap hari Selasa. Dan pada hari Rabu juga kita ada webinar berbayar, ada tiket RM20 dan tuan-tuan akan diberi web store percuma dalam tu untuk anda mulakan perniagaan e-book store, jual e-book penulis kami yang sedia ada yang 2000 lebih tu kan. So dari situ tuan-tuan boleh mulakan. So tuan-tuan, yang paling penting, you klik dulu nombor telefon saya, berhubung dengan saya untuk dapatkan penerangan eksklusif daripada saya dan juga advisor saya di tingkat HQ ataupun di seluruh merata dunia. Sudah ada lebih kurang 16 negara yang saya akan ceritakan dalam video saya akan datang. Tuan-tuan puan, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, saya berharap tuan-puan yang mana berminat, betul-betul berminat, cepat-cepat segera hubungi saya, hubungi advisor saya, ataupun you pernah dengar mana-mana kawan-kawan kita yang ada bawa nama MBSCS Sdn Bhd ni, ternampak mereka bercerita ke, ataupun ternampak dekat handphone mereka ke, ternampak mana-mana ke logo ni, tanya mereka, aku nak tahu tentang perniagaan e-book ni. Tuan-tuan, ini adalah trend, ini adalah peluang tuan-tuan berada pada tempat yang betul, pada platform yang betul, pada waktu yang betul, dan tuan-tuan berada pada channel yang betul ini, channel YouTube saya, nama saya tuan-tuan. Tolong subscribe, share dan like dan komen di bawah tu jika anda ada apa-apa idea ataupun apa-apa yang anda nak tanya saya tentang e-book ataupun tentang keusahawanan. Just klik kat bawah, kita di MBSCS Sdn Bhd, kita akan share lebih banyak. Dan video saya akan datang tuan-tuan, kita akan ceritakan pula apa yang MBSCS di belakang tabir, apa yang kita sediakan di belakang tabir MBSCS, dan apa lagi yang kita bertawar kepada anda. Bagaimana nak buat income di dalam MBSCS Sdn Bhd, macam mana nak menjadi pendapatan RM5,000 ke RM10,000 ke RM15,000 sebulan bersama MBSCS sebagai seorang usahawan e-book store. Okey, so tuan-tuan, itu saya perkongsian saya pada hari ini. Dr. Ayu, saya rasa dah cukup sejam ni perkongsian saya ini, betul tak? Ada sampai sejam kan? Kalau sampai sejam, saya perlu stop dulu pada kali ini supaya kita boleh sambung ke video akan datang. Saya rasa dah cukup sejam kot, lagi 3 minit 3 minit tu sebab kita nak, okey betul, Dr. Ayu cakap dah betul. So saya hadkan video saya untuk sejam bersama Master Shiro. So apabila sejam, next kita akan pergi sejam lagi, sejam. So kalau kalian tuan-tuan tengok video saya, tonton video saya 10 siri video saya, you dah khatam 10 jam bersama Mas Shiro. So saya boleh keluarkan sijil pula nanti, okey. Baik tuan-tuan, jumpa akan datang dalam video-video akan datang. Saya harapkan tuan-tuan buat keputusan untuk cepat-cepat hubungi kita supaya kita boleh bersama-sama menjadi seorang penulis, seorang usahawan, seorang orang yang mencintai tentang dunia penulisan. Tuan-tuan, tulis sesuatu sebelum mata terpejam. Bersama saya Mas Shiro di dalam Jihad Ilmu, Jihad Ekonomi, Jihad Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.